Assalamualaikum, salam sejahtera, raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, dan salam #09educators. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Selamat datang ke Icuping Valley National Education Colloquium Perlis 2021 atau ringkasnya ECVNEC Perlis 2021. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum memulakan pembentangan pada hari ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Zulkifli bin Muhammad Saman, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami, sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah permintaan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahmanu Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami. Engkau jadikanlah kami umat Islam yang menjadi teladan yang baik antara sekalian manusia. Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahmanu Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan hidup ini, dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bermentaliti kelas pertama dalam tindakan, hidup bersih, bersatu padu dan dilimpahi berkat serta rahmat dari sisi-Mu. Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Ya Mujibas Sailin, permudahkanlah urusan kami dalam menimba ilmu pengetahuan. Lapangkanlah dada dan terangkanlah hati kami untuk memahami isi pengajaran. Hiasilah diri kami dengan adab kesopanan. Muliakanlah kami dengan ketakwaan. Segarkanlah badan kami dengan kesihatan yang berpanjangan. Dan berkatilah hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami berlindung dengan kalimah-Mu yang sempurna daripada segala keburukan yang melanda. Lindungilah kami ya Allah dari wabak COVID-19 yang sedang mengganas di seluruh dunia. Hindarilah kami semua dari musibah ini, sehingga kami dapat menjalankan segala aktiviti sebagaimana biasa. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam
ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan, ICBNEC Perlis 2021 merupakan medan perkongsian inovasi, amalan terbaik dan penyelidikan melibatkan ruang lingkup pendidikan di negara ini. Perkongsian ini melibatkan kalangan pendidik mewakili entiti berbeza, iaitu pendidik di sekolah rendah dan menengah, kolej komuniti, institut pendidikan, kolej vokasional dan universiti. Perkongsian ini akan membuka minda para guru menerima idea terkini terutama di bidang teknologi sesuai dengan impak pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, berikut diumumkan senarai pembentang ICBNEC Perlis 2021 pada hari ketiga ini. Mereka ialah Cikgu Dia Safina binti Muhammad Bazir dari Sekolah Kebangsaan Oran Perlis. Cikgu Syaharum binti Saad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syekh Ahmad Perlis. Seterusnya, Cikgu Siti Fatimah binti Manaf dari Sekolah Kebangsaan Baling Kedah. Seterusnya, Cikgu Norma binti Cik Sidik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mulong, Kota Baharu, Kelantan. Diikuti oleh Cikgu Ivy Mo Hong Chin dari Sekolah Menengah Kebangsaan St. Anthony, Serike, Sarawak dan Cikgu Molly Yap Suni dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permatajaya, Johor. Seterusnya, Cikgu Suryani binti Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis ACS Parit Buntar, Perak. Tuan-tuan dan puan-puan, membuka tirai ICBNEC Perlis 2021 pada hari ketiga ini akan ditampilkan pembentang jemputan sebelum memberi laluan kepada para pembentang lain beraksi. Pembentang jemputan tersebut ialah Profesor Madya Dr. Midhat Nabil bin Ahmad Salimi. Sebelum beliau menyampaikan pembentangan pada hari ini, eloklah kiranya kita berkenalan dengan beliau. Profesor Madya Dr. Midhat Nabil bin Ahmad Salimi atau lebih dikenali Dr. Midhat Nabil dilahirkan di Kuala Lumpur pada tahun 1978. Beliau berkhidmat sebagai Profesor Madya Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Jawatan terkini beliau ialah sebagai pengurus UNIMAP Green Technology Sendian Berhad UGT SB. Pengalaman manis, beliau pernah terpilih dalam program pemilihan angkasawan Malaysia. Moto hidup beliau, jangan pernah berputus asa. Pengalaman pahit beliau pernah diberhentikan dari universiti disebabkan gagal dalam peperiksaan, tetapi beliau bangkit kembali sehingga berjaya memperolehi ijazah sarjana muda kejuruteraan kimia dengan kepujian kelas pertama dan seterusnya melanjutkan pengajian ke peringkat Doktor Falsafah PhD. Di antara anugerah yang pernah diterima beliau ialah Pakar Biodiversiti Negara yang diiktiraf oleh Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli Malaysia. Anugerah kursus Certified Neurolinguistic Programming NLP dan pelbagai lagi anugerah pingat emas serta anugerah khas dari beberapa buah pameran penyelidikan dan dalam dan luar negara. Kejayaan dalam bidang pendidikan termanis adalah dengan memenangi anugerah Grand Prize iaitu anugerah tertinggi di Seoul International Invention Fair SIIF yang berlangsung di Korea Selatan pada tahun 2017. Dengan segala hormatnya, saya tampilkan Profesor Madya Dr. Midhat bin Ahmad Salimi yang akan membentangkan kajian beliau bertajuk Academic versus Kemahiran dalam IR 4.0.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya adalah Prof. Madya Dr. Milhan Habib bin Ahmad Salimi daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Naharuddin bin Uthman, Pengarah Pendidikan Perlis dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis di atas kesudian menjemput saya sebagai penceramah jemputan sempena dengan Chuping Valley National Education Colloquium ataupun ECVNEC 2021. Saya juga ingin mengalu-alukan kedatangan anda semua ke colloquium ini dan semoga kita semua akan beroleh manfaat yang besar daripada pengajuan colloquium yang sungguh bermakna ini, insya-Allah. Okey. Saya telah diberikan tajuk pembentangan akademik versus kemahiran dalam IR 4.0. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya ingin bermula dengan apakah itu revolusi industri 4.0 ataupun IR 4.0. Okey, revolusi industri 4.0 bermaksud secara tuntasnya ataupun secara lengkapnya adalah otomasi berterusan dalam sektor pembuatan dan perindustrian tradisional menggunakan teknologi pintar yang moden. Secara ringkasnya adalah di mana penggunaan otomasi sepenuhnya bagi pembuatan sesuatu produk itu bermula daripada permulaan sehingga ke akhir produk itu disiapkan. Okey. Saya juga ingin pergi kepada sejarah revolusi industri. Kita ada 4 fasa. Yang pertama adalah di mana penggunaan kuasa uap pada kurun ke-18, di mana perubahan dalam sektor pembuatan yang menggunakan tangan kepada penggunaan mesin berkuasa uap. Sebelum itu, dengan penggunaan tangan untuk menghasilkan sesuatu produk, ianya mengambil masa dan juga produktiviti adalah sangat sedikit. Okay? Dengan penggunaan kuasa uap, ia dapat menjimatkan masa dan juga meningkatkan produktiviti. Revolusi industri kedua pula bermula pada kurun ke-19 adalah peralihan penggunaan kuasa daripada kuasa uap kepada tenaga elektrik, yang mana tenaga elektrik ini adalah lebih murah dan juga mudah diperolehi pada ketika itu. Okay? Kilang beralih daripada menggunakan uap sebagai sumber tenaga kepada sumber elektrik. Di masa yang sama juga, produktiviti juga dapat ditingkatkan dengan lebih tinggi lagi. Kemudian kita beralih kepada revolusi industri ketiga yang bermula pada sekitar tahun 1990-an adalah dengan kemajuan pengkomputeran di mana penggunaan elektronik dan IT untuk mengautomatikan pengeluaran. Okey. Jadi kebanyakan proses pembuatan adalah dikawal oleh proses otomasi dan sebagainya. Okey, dan kini kita berada di fasa keempat revolusi industri di mana ianya dikenali sebagai cyber physical. Okey. Di fasa ini adalah penggunaan sistem cyber physical seperti M2M, machine to machine, IoT, Internet of Things dan analytical data untuk meningkatkan lagi otomasi. Okey. Saya juga ingin menyentuh tentang sejarah tiap-tiap fasa revolusi industri secara ringkas. Revolusi industri pertama, tempoh bagi fasa tersebut adalah bermula pada tahun 1760 dan berakhir pada 1840. Lagi sekali adalah di mana produktiviti ditingkatkan dengan penggunaan mesin mekanikal yang dikuasakan oleh wap air. Seperti dalam gambar ajar tu, kita dapat melihat proses pembuatan tekstil, kertas yang menggunakan mesin-mesin mekanikal yang digerakkan oleh wap air dan juga kereta api yang digerakkan oleh kuasa enjin steam yang digerakkan oleh wap air dan juga pada gambar ajar terakhir di bawah tu adalah penghasilan ataupun pemprosesan arang batu, okey, menggunakan mesin-mesin mekanikal. Bagi revolusi industri kedua pula, tempoh bagi fasa ini adalah di antara tahun 1870 sehingga 1914, sebelum bermulanya Perang Dunia Pertama. Okey. Di sini adalah peralihan kuasa dalam pembuatan daripada wap air kepada tenaga elektrik. Okey. Jadi dengan peralihan kuasa ini, produktiviti dapat dipertingkatkan dengan begitu banyak. Dan revolusi industri yang ketiga juga dikenali sebagai revolusi digital, bermula pada tahun 1969 dengan penciptaan printed circuit board ataupun papan litar bercetak yang mana ianya digunakan untuk banyak peralatan elektronik seperti komputer,
telefon bimbit dan peralatan elektronik yang lain. Okey. Di fasa yang ketiga ini adalah di mana penggunaan teknologi komputer, internet dan automasi digunakan dengan sebanyak mungkin di dalam sektor pembuatan dan industri. Okey. Dan di fasa yang terkini adalah revolusi industri keempat bermula pada tahun 2016, okey, dan masih berjalan hingga kini, adalah di mana penemuan pelbagai teknologi baru yang menggunakan automasi, analisis dan big data, simulasi, integrasi sistem, penggunaan robotik, cloud dan Internet of Things. Okay. Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat di bawah industri 4.0 ataupun revolusi industri 4.0. Okay. Termasuk cyber security, augmented reality ataupun virtual reality, big data, autonomous robots, kita ada simulation, system integration, cloud computing dan Internet of Things. Okey, Internet of Things ni adalah di mana penggunaan internet untuk mengawal pelbagai proses dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, kita boleh mengawal kita punya penghawa dingin, kipas di rumah tanpa perlu kita berada di rumah. Kita boleh mengawal peralatan tersebut dengan hanya menggunakan telefon pintar kita. Okey. Okay, jadi seterusnya saya akan pergi ke tajuk pembentangan saya, iaitu akademik versus kemahiran dalam revolusi industri 4.0. Okay, jadi ada dua perspektif yang akan saya sentuh. Satu adalah daripada segi akademik dan lagi satu adalah daripada segi kemahiran. Okay, yang pertama sekali adalah transformasi sistem pendidikan negara. Juga ada 4 fasa, dikenali sebagai MyHE ataupun Malaysian Higher Education 1.0, kita juga ada MyHE 2.0, MyHE 3.0 dan yang terakhir adalah MyHE 4.0. Okey, jadi apakah maksud bagi setiap fasa tersebut? Okey, bagi MyHE 1.0, ianya adalah berfokuskan kepada guru yang mengajar, di mana guru akan menggunakan kapur pada papan hitam dan akan mengajar kepada anak murid. Biasanya para pelajar akan hanya menerima ilmu yang diajarkan oleh guru tanpa berinteraksi kepada guru. Okey. Kita beralih kepada MyHE 2.0 di mana yang belajar itu berinteraksi dengan yang mengajar. Okey. Jadi ada interaksi di antara pelajar dengan guru yang mengajar. Okey. Pelajar sudah mula bertanyakan soalan dan adanya interaksi di antara cikgu dan juga pelajar. Okey. Bagi MyHE 3.0, para pengajar menjadi facilitator, okey, menggalakkan para pelajar untuk mencari hasil pembelajaran menggunakan ilmu yang boleh diperoleh daripada internet dan sebagainya. Okey, berbanding dengan hanya apa yang diajarkan oleh para cikgu. Okey, dan yang terakhir MyHE 4.0 adalah lebih penggunaan internet dan juga media sosial dengan lebih meluas. Okey, di sini juga para pelajar menjadi seorang guru kepada para pelajar yang lain. Okey, dan mereka juga boleh mendapatkan info daripada beberapa sumber yang tidak terhad secara atas talian. Okey, saya masih ingat lagi ketika saya mengikuti pengajian ijazah sarjana muda, ketika itu tiada lagi buku teks yang boleh diperolehi dalam bentuk soft copy. Okey, waktu tu memang sukar untuk mendapatkan buku teks kalau nak buat pinjaman di perpustakaan dan sebagainya, sebab bilangan dia memang terhad. Tetapi kini dengan seiring dengan Industrial Revolution 4.0, semua buku boleh diperolehi secara atas talian saja, dan ianya memudahkan sistem pengajaran dan pelajaran bagi para pelajar. Okey. Dan satu contoh yang terbaik bagi pengajaran dan pembelajaran dari rumah adalah pada situasi pandemik yang tengah berlaku sekarang ni, di mana keseluruhan pengajaran dan pembelajaran daripada rumah atau PNDR, okey, diadakan pada rumah. Oleh itu setiap cikgu ataupun pensyarah perlu membuat ataupun memikirkan tentang inovasi pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat pelajar agar mereka tidak hilang fokus dan sebagainya ketika mengadakan sesi pengajaran secara atas talian. Okey.
Saya suka untuk kongsikan satu contoh rakan baik saya di UNIMED, Dr. Muhammad Eza Bahudin, yang membuat inovasi pengajaran dan pembelajaran yang dikenali sebagai Lightboard Studio. Okey, di mana dia mengajar seolah-olah bersemuka dengan pelajar, tidak menggunakan slide pengajaran yang sudah disediakan awal, tetapi menulis, okey, di papan hitam secara visual, okey, mengajar pada awal, tidak memerlukan apa-apa slide yang perlu disediakan, seolah-olah masih bersemuka dengan para pelajar, okey. Dan inovasi beliau ini kini telah mendapat perhatian daripada banyak pihak, dan juga beliau telah memasang Lightboard Studio ni di banyak tempat, di Institut Pengajian Tinggi dan juga di beberapa buah sekolah. Okey, selain itu, akademik seiring dengan Industrial Revolution 4.0 ataupun Revolusi Industri 4.0, banyak juga universiti dan pusat pengajian tinggi menawarkan kursus ataupun program secara atas talian sepenuhnya. Okey, kursus yang ditawarkan pada beberapa peringkat seperti diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan juga doktor falsafah. Okey, ada yang menawarkannya secara sepenuh, secara atas talian, tetapi bagi saya rasa kursus-kursus ataupun program-program yang teknikal ataupun kritikal ini perlu digabungkan dengan selain daripada teori, seelok-eloknya diadakan juga komponen praktikal ataupun amali, okey, sebagai contoh untuk para pelajar perubatan dan juga kejuruteraan, okey, berbanding dengan kalau kita just hanya menawarkan program atau kursus bagi kursus teknikal ataupun kritikal ini sepenuhnya secara atas talian. Okey, kita pergi kepada kemahiran dalam Industrial Revolution 4.0. Ini adalah satu diagram yang menunjukkan kemahiran pada masa hadapan. Selain daripada memiliki pengetahuan akademik, okay, yang kita telah belajar di universiti dan sebagainya, dengan melengkapkan diri kita dengan kemahiran juga amat penting untuk kita bergerak seiring dengan peredaran masa, okay? Terutamanya dengan revolusi industri 4.0. Okay? Berikut adalah beberapa kemahiran yang dirasakan perlu untuk kita melengkapkan diri kita. Antaranya creativity dan innovation, holistic entrepreneurial dan balance, resilience, leadership yang mana saya rasa penting. Selain kita memiliki pengetahuan teknikal dan sebagainya, kemahiran dalam memimpin juga amat penting, kerana mungkin kita pada satu hari nanti kita akan menjadi seorang pemimpin di tempat kerja nanti. Okey, dan juga kita perlu ada kemahiran values and ethics yang mana penting, integrity dan sebagainya. Kita juga perlu ada flexibility dan adaptability, dan yang lain yang penting bagi saya adalah critical thinking dan problem solving. Okey, yang ini adalah penting kerana kita tidak akan tahu apa yang akan berlaku di tempat kerja kita di masa hadapan. Jadi dengan adanya kemahiran critical thinking dan problem solving, insya-Allah ianya akan memudahkan tugas-tugas kita di masa depan jika kita menghadapi situasi yang luar jangka. Okey. Dan yang terakhir yang saya juga rasa penting adalah kemahiran communication dan language proficiency. Okey. Kalau kita ada ilmu yang bagus, ilmu akademik yang bagus, tetapi kalau kita kurang kemahiran komunikasi dan juga kurang kefasihan bahasa, mungkin ianya akan menjejaskan kita punya keupayaan di dalam bidang pekerjaan. Okey. Selain itu, kemahiran juga perlu seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Sebagai contoh, sebelum ini jika kita hendak menggunakan khidmat mengambil gambar ataupun video daripada udara, biasanya kita akan menyewa sebuah helikopter dan gambar ataupun video akan dikendalikan oleh seorang jurugambar. Okey. Tetapi seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0, mereka tidak perlu lagi perlu menyewa helikopter dan juga seorang jurugambar. Ianya boleh dilakukan dengan hanya menggunakan drone. Okey, drone ini akan mengambil alih pekerjaan yang dilakukan oleh jurugambar sebelum ini. Okey, jadi pentingnya seseorang itu untuk meningkatkan kemahiran ataupun menambahkan kemahiran seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Ini adalah lagi satu contoh kemahiran yang perlu boleh dipertingkatkan.
Sebagai contoh, lagi sekali, drone digunakan untuk menyemai racun dan juga baja di dalam industri pertanian. Okey, sebelum ini dilakukan oleh para petani dan mungkin orang yang kita upah, tetapi kini ianya hanya boleh dilakukan oleh drone. Okey, kita tidak perlu memerlukan lagi manusia untuk melakukan aktiviti ini. Okey, dan juga kemahiran-kemahiran banyak ditawarkan secara atas talian. Okey, termasuklah kursus komunikasi, kursus kepimpinan dan sebagainya. Okey, dan juga kursus-kursus kemahiran ini juga ditawarkan oleh universiti-universiti terkemuka di dunia seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan juga Oxford University. Jadi kita boleh jika ada berkelapangan masa untuk menambahkan lagi kemahiran yang ada dengan mengikuti kursus-kursus ataupun kemahiran-kemahiran yang ditawarkan secara atas talian. Okey, dan juga ada juga kursus-kursus yang akan memberikan kita sijil dan juga kompetensi yang mengatakan kita telah lulus mengikuti kursus kemahiran tersebut dan kita adalah orang yang kompeten dengan kemahiran yang kita ada itu. Okey, jadi bagi saya akademik dan juga kemahiran perlu berjalan seiringan dengan peredaran masa, lebih-lebih lagi bagi peralihan fasa revolusi industri. Okey, yang mana kita berada di tahap yang keempat. Okey, sekian saja pembentangan saya. Saya rasa insya-Allah kita akan berjumpa lagi di masa depan. Saya sudahi pembentangan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.